Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, amma ba'du. Alhamdulillah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Biiznillah kita berjumpa lagi dalam majlis ta'lim kita pada setiap Rabu ini, mengambil keberkatan yang ada pada bulan Sya'ban ini. Selepas Sya'ban kita akan masuk Ramadan Al-Mubarak. Maka sepanjang bulan Sya'ban ini, marilah kita mengambil peluang untuk mengingatkan kita kepada saum Ramadan Al-Mubarak. Kepada saum Ramadan Al-Mubarak. Mengingatkan kepada perintah Allah kepada kita, semulia-mulia perintah. Kutiba alaikumus siyam, itu adalah semulia-mulia perintah. Dan mempunyai semulia-mulia fadilah. Dan mempunyai semulia-mulia tujuan, yang akhirnya membawa kepada semulia-mulia panggilan Allah kepada kita. Dan akhirnya kita mempunyai suatu tujuan yang mulia, tujuan yang cukup mulia. Dengan saum Ramadan kita nak jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ramadan bawa kepada situ. Yang dengan takwa itu akhirnya kita nak menuju kepada semulia-mulia tempat yang bernama Al-Jannatu wa na'imuha. Syurga dan kenikmatannya. Yang apabila kita sampai dalam syurga, kita akan nikmat yang paling mulia, iaitu nikmat ru'yatullah, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ambillah peluang dalam beberapa hari yang berbaki ini dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban juga bulan yang mubarak, yang diberkati. Untuk mengingatkan kita kepada tujuan puasa, hikmah puasa, tuntutan puasa, fadilat puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ditulis ke atas kamu berpuasa, difardukan, kutiba ay furida, difardukan kepada kamu berpuasa, seperti mana dipardukan ke atas orang-orang sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun, semulia-mulia tujuan. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa dengan saum Ramadan itu. Kerana itu, bila ada ayat ini, ikhwan, kita kena ingat satu perkara penting. Iaitu apa dia? Kepada siapakah puasa itu dipardukan? Puasa itu dipardukan kepada orang-orang yang beriman. Tak disebut orang beriman kalau dia tak ada Islam. Dengan adanya Islam baru ada iman. Orang tak ada Islam memang tak ada iman. Dia kalau ada iman pun iman yang tak sah, iman yang batil. Kenapa? Kerana iman merujuk kepada keyakinan tertentu. Dia yakin pada Tuhan, dia yakin kepada amalan-amalan akhirat yang tidak datang daripada sumber Islam, maka itu dinamakan keyakinan yang batil. Maka keyakinan yang diambil daripada Islam lah, daripada sumber, semulia-mulia sumber Quran dan Sunnah, itu adalah semulia-mulia iman. Semulia-mulia sumber melahirkan semulia-mulia hasil, iaitu iman. Maka Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman. Yang masuk dalam panggilan ayat ini, saya sebagai bapa, kita sebagai suami, kita ada anak-anak, kita ada keluarga, kita ada isteri, kita kena tahu
Ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman adalah orang Islam. Orang Islam yang mana? Yang sah Islam dia. Yang kedua, orang Islam yang baligh. Orang Islam yang aqil. Dan yang keempat, orang Islam yang ada istita'ah, yang mampu melaksanakan puasa. Bila dia ada 4 ni, anak kita cukup 4 benda ni. Anak lelaki baik, anak perempuan baik, isteri kita, suami kita. Cukup 4 benda ni. Dia Islam, dia aqil, dia baligh, dia ada kemampuan untuk puasa. Maka ke atas dia dikatakan telah cukup syarat puasa yang dipanggil dalam ayat tadi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dia ada Islam, dia masuk. Iman dia tahap mana? Iman dia tahap kental ke, sempurna ke, goyah ke? Itu perkara kedua. Perkara yang pertama, dia ada iman melalui jambatan Islam, maka dia masuk dalam ayat ni. Setelah dia ada perkara itu, kita perhati kepada perkara yang kedua, bahawa bila dia puasa, dia kena jaga pula syarat sah puasa. Yang pertama, dia Islam. Tak sah puasa orang bukan Islam. Yang kedua, aqil. Aqil ni maksud dia apa? Dia tak akal, dia sempurna, dia tak gila, tak cacat otak. Yang ketiga, dia suci daripada haid dan nifas. Yang keempat, dia berpuasa dalam waktu yang diterima puasa. Dia puasa, dia start daripada terbit naik matahari, kita panggil subuh, sampai maghrib. Itu waktu diterima puasa. Dan dia puasa pula dalam Ramadan. Itu waktu diterima puasa. Itu time puasa. Maka dia puasa dalam waktu yang diterima puasa. Dan yang kelima, selama dia berpuasa, dia menjauhi segala perkara yang membatalkan puasa. Bila dia ada 5 perkara ni, maka dikatakan pada diri dia telah ada syarat sah puasa. Tadi 4 perkara hak mula tadi syarat wajib puasa. Maka 5 perkara di bawah ini adalah syarat sah puasa. Maka dia kena puasa. Anak-anak kita disuruh puasa. Selama anak kita puasa, dia dah Islam, dia dah akal, maka dalam syarat sah puasa tak masuk baligh. Baligh bukan syarat sah. Maka orang yang tak baligh boleh puasa. Dah sah puasa dia. Cuma dia orang tak baligh tak masuk dalam syarat wajib puasa. Dia boleh puasa, tapi hukum wajib tak ada ke dia. Maka bila anak-anak kita cukup syarat wajib puasa, maka kita lihat kepada syarat sah puasa. Kalau anak kita perempuan, dia suci daripada haid dan nifas, anak kita puasa dalam masa yang diterima puasa, dan selama dia puasa, kita tengok dia menjauhi perkara yang batal puasa, maka sahlah puasa dia. Itulah puasa. Tetapi ikhwan, kita juga kena sampaikan kepada anak kita tentang rukun puasa. Rukun puasa. Sekurang-kurangnya rukun puasa ni, ulama kata rukun puasa ni ada 3. Pertama, rukun puasa ialah niat dengan hati. Niat. So niat ada 2 makna. Satu, maksud dia niat tiap-tiap malam tu. Yang masa kita kecil-kecil dulu, mak ayah kita duk ajak nawaitu saum maghdin tu. Tapi niat di sini maksudnya bukan kita teriau dengan mulut. Niat dalam hati. Ingat dalam hati. Waktu niat bila matahari terbenam, masuk maghrib, dah boleh niat dah. Esok nak puasa. Maka sampailah subuh. Maka puasa fardu tak boleh niat di siang hari. Puasa fardu kena niat di malam hari. Maka itu makna niat pertama. Makna niat yang kedua ialah meniatkan puasa kita itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Supaya puasa itu ada nilai, ada makna, ada ruh. Supaya puasa itu bagi satu nahdah kepada kita. Satu kebangkitan ruhi, kebangkitan jiwa, kesegaran jiwa pada kita. Maka rukun puasa yang pertama adalah niat. Dan niat ada 2. Niat puasa itu tempat dia pada waktu malam. Dan yang kedua, meniatkan
supaya puasa kita itu menjadi satu takarub, wasilah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara dua niat ni, kedua-duanya sama penting. Kerana kalau tak ada niat puasa pun, puasa tak dianggap masuk dalam rukun. Bila rukun tak cukup, maka puasa tak sah, batal, tak diterima. Tapi meniatkan puasa kita supaya menjadi takarub diri pada Allah juga sepenting-penting niat. Antara dua niat ni, niat yang kedua ni banyak dilupakan orang. Orang banyak mengingatkan anak-anak, keluarga dia, nawaitu saumardin. Itu perkara yang sangat mudah. Tapi jarang orang bercakap dengan anak-anak, ke mana puasa kita nak pergi. Allah mahu puasa kita berjalan di atas suatu jalan yang cukup mulia. La'allakum tattaqun. Puasa memasukkan kita dalam orang yang bertakwa. Jarang kita bincang dengan anak-anak ini. Macam mana nak berpuasa sebagai puasa makam orang bertakwa. Bukan makam orang puasa biasa. Rukun puasa yang kedua disebut dengan perkataan al-imsak. Ataupun dalam perkataan lain dikatakan sebagai tarku mufattir. Tarku mufattir ataupun tarku al-mufattirati. Boleh baca dengan jamak. Tarkul mufattir bermakna meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Atau disebut dalam kebanyakan kitab adalah imsak. Menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Imsak ni pun ulama kata ada dua. Satu imsak dengan makna kita kena berjuang, kena bertarung, kena mujahadah supaya puasa kita tak batal dari segi hukum dia. Seperti makan, minum, jima, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita ajak anak kita, apakah di antara perkara yang membatalkan puasa? Murtad. Murtad batal puasa. Kafir batal puasa. Haid dan nifas serta wiladah. Haid wanita, haid, nifas, bersalin membatalkan puasa. Jadi bersalin duduk dalam nifas. Gila walaupun satu lahzah. Termasuk gila babi. Gila lain, gila babi lain. Gila babi ni dia teruk, dia menyondoi, dia jadi hilang akal total, batal puasa. Mabuk semakna dia mabuk laut ke, mabuk bau ke, satu hari suntuk dia mabuk, pening, jadi mabuk, batal puasa. Jima batal puasa. Memasukkan sesuatu ke mulut, memasukkan sesuatu ain dunia, memasukkan sesuatu dalam mulut yang kemasukan itu membawa ke jalan perut. Memasukkan sesuatu dalam mulut ataupun kita kata dalam lubang di badan. Mulut, telinga, hidung. Apa? Orang Pinang panggil pungkok. Bahasa apa Ustaz? Dubur, maafkan saya. Lubang pungkok, lubang dubur. Dubur. Ataupun kubul dan dubur, betul. Depan dan belakang. Batal puasa. Cuma kita kena tahu had masuk sesuatu dalam mulut tu had di mana. Dalam fiqh yang dipakai secara umum, kalau kita buka mulut kita ni, macam kita sebut huruf kha. Bermakna dia duduk antara lubang tekak kita ni, dia ada satu border masuk ke dalam perut dan border keluar. Kha, makhraj huruf kha. So bila sesuatu benda dunia ni masuk dalam perut, dia masuk atas lidah tak batal lagi. Sampai ke anak lidah tak batal. Tapi bila benda tu melepasi makhraj huruf kha, bermakna benda tu sedang menjunam ke dalam perut. Ketika itu batal puasa. Sama juga dalam telinga. Masukkan sesuatu sebab daripada telinga dia ada jalan masuk ke perut, kepada makdan kita jauh. Maka bila benda tu masuk, ayak ke masuk, border dia di mana? Border dia gegendang telinga. Gegendang telinga, arah keluar telinga, itu tak batal puasa. Tapi gegendang telinganya arah ke sebelah dalam tu, ayak
masuk melepasi gegedang telinga dan dia sedang terjun ke dalam, itu batal puasa. Kalau sebelah luar, itu tidak batal. Sama dengan hidung, lubang hidung. Bau, kita takat bau. Bila kita angkat bau, takat mana bila kita bau tu dia cucuk ke otak? Takat biasa-biasa bau je, tak ada apa. Tapi bila dia masuk, benda dunia tu masuk, dia nak jatuh ke tempat lain. Ketika itu dia telah melepasi border rongga. Ketika itu baru batal. Sedut ayak. Sedut biasa seh tak batal. Tapi kita kata sedut sampai merah mata. Dan rasa ayak daripada hidung tu meleleh. Bermakna ayak tu telah melepasi border. Maka di situ baru batal. Sama juga dengan kata tadi dubur kita. Kadar kita istinja tak batal puasa. Kita istinja ayak masuk dalam pupuk tak batal. Tapi kadar yang batal itu melepasi istinja. Melepasi kadar istinja. Maka ketika itu batal puasa. Demikian juga faraj. Itulah kadar dia. Dan kita kena dedahkan kepada anak kita, di antara perkara yang membatalkan puasa itu apa dia? Muntah dengan sengaja. Apa makna muntah? Muntah ni maksudnya mengeluarkan isi perut keluar. Dengan sengaja, tanpa sebab. Bukan kerana keracunan, bukan kerana menyelamatkan nyawa. Tapi dengan sengaja, mengeluarkan isi perut keluar. Itu dipanggil muntah. Maka, perkara itu termasuk dalam perkara yang batal puasa. Dan termasuk di dalam perkara batal puasa ni apa dia? Makan dan minum dengan sengaja. Dalam kitab fiqh ulama tambah perkataan itu dengan sengaja. Sebab hadis jelas, makan minum tak sengaja lupa tak batal puasa. Walaupun dia makan tu setengah talam. Tapi memang wallahi dia lupa sungguh, lupa sungguh. Dan kejadian ini boleh berlaku tak kalau tak keluar hadis tu. Lupa sungguh. Orang Arab makan kurma takkan sebiji. Orang Arab makan kurma macam kita makan nasi. Makan, dia makan sampai dia belak. Dia baru teringat, ya Rasulullah saya puasa. Nabi kata tak apa, rezeki Allah Ta'ala bagi. Tapi selama dia makan, selama dia duduk telan tu, makanan melepasi ke dalam rongga badan, memang tak ingat. Memang time tu tak ingat. Maka itu memang rezeki Allah nak bagi pada dia. Ini di antara perkara, bila kita sebut tentang perkara batal puasa, kerana rukun puasa yang kedua adalah imsak. Bermakna anak-anak kita kena puasa, dia kena tahan diri dia daripada buat perkara batal puasa. Murtad, haid, nifas, wiladah, gila, mabuk. Termasuk dalam gila ni termasuk dalam mabuk ni, termasuk dalam kategori mabuk pitam. Pitam. Tak sedap pitam. Lama dia pitam. Ataupun dia tidur, sampai tidur dia tu orang tak kata tidur. Dia tidur habis-habis subuh tu dia tidur, dia buka mata rombang maghrib. Sampai tu dia kata hang tidur ke hang mampu? Aku ingat hang dah mampu. Tu dia kata, aku ingat anda mampu lah. Aku ingat nak panggil orang bagi mandi lah. Punya mengkit pula. Kalau macam tu dia punya tidur, tak ada makna dia puasa, ikhwan. Maka tidur yang macam tu menjadi pertikaian. Itu tidur ke hilang roh ke? Pitam ke? Pengsan ke? Maka itu boleh membatalkan puasa. Jima, batal puasa. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang badan dan dia melepasi hak dia, maka itu batal puasa. Maka muntah batal puasa, makan minum batal puasa. Ada lagi satu perkara dalam mazhab Syafi'i ini batal puasa dan menjadi perbahasan ulama lain antara batal tak batal, tapi fiqh dalam mazhab Syafi'i batal puasa. Iaitu mengeluarkan mani dengan sengaja. Orang panggil hand job. Dia tak kerja. Ini perkataan ni saya ambil pada Ustaz Nan. Banyak. Ustaz Nan kata, oh ya juga malah. Saya tak ada kamus tu. Sebab dalam kitab fiqh dia kata keluarkan mani dengan sengaja. Mazhab Syafi'i batal puasa. Tapi ada pandangan-pandangan lain kata tak batal.
Dengan sengaja. Kenapa perkataan dengan sengaja? Sebab ada ketika mani keluar dengan tak sengaja. Contoh mimpi. Setelah dia letih sangat, dia tidur belah siang Ustaz, dia mimpi. Dia mimpi tengok-tengok, dia basah, mewajibkan mandi. Maka itu tak batal puasa. Sebab dia tak sengaja. Bukan dengan usaha tangan dia. Bila kita sebut imsak, maka kita kena lalui benda ni. Juga satu perkara ingin saya sebut, walaupun dia agak kritikal, tapi itu soalan di antara soalan yang banyak saya terima juga. Tapi dia agak kritikal lah. Dia tanya, kalau kata jima' dengan isteri, batas yang batal puasa tu batas mana? Bila kata batal puasa dan dia nanti kena kafarah tu, kadar mana? Kadar yang ulama' fiqh kita sebut, kadar apabila hilang takaran kita sunat tu, dia hilang. Dia masuk dalam farad dan takaran tu hilang. Maka dia walaupun tak terbit mani, batal puasa. Atau berbahasa kampung cakap lagu ni. Seriau nak cakap bahasa lagu ni, jadi saya kena saman. Habsyah kan, Habsyah ni kepala tu. Bukan yang batang tu, yang kepala tu saja. Dia masuk, dia hilang. Boleh Abang nah? Saya kena minta maaf depan saya ada tokoh besar-besar. Tokoh besar-besar. Tak apa Ustaz lagi, Ustaz Nan boleh bantulah saya. Saya nak sebut perkataan tu. Tapi boleh faham lah maksud saya tu. Dalam bahasa fiqh dia kata habsyah, kepala zakar tu, bukan batang dia, kepala dia. Takok tu. Ataupun bahasa orang muda dia kata kepala kombek. Itu saya tak mahu sebut. Sebab saya dengan beli, saya hormat beli tak pakai bahasa-bahasa lagu ni. Ustaz Nan pun tak pakai. Ustaz Nan dalam hal nak menerangkan hukum dia Ustaz Nan abang pada saya. Sebab kalau saya pakai bahasa Penang, nanti orang sebelah selatan tak faham. Sebut melocok lah apa. Dia pun tak faham kan. Cucing lah tak faham. Tapi saya sebut bahasanya orang muda faham. Jadi soalan yang orang tanya tu, jima' yang macam mana batal puasa? Jima' yang kadar itu. Walaupun lahzah, dia masuk, dia berkeluar, batal puasa dia. Walaupun mandi tak keluar. Ini yang dipakai dalam konteks jima'. Tapi kalau dia puasa, dia bukan makna kata dia memasukkan habsyah zakat dalam farad. Tapi dia hanya mengambil kesedapan tubuh badan isteri dia, berpeluk-pelukan, mendapat kenikmatan, bercium-ciuman, yang itu tak batal puasa. Tetapi itu di antara perkara yang makruh kepada orang muda. Seperti kata Aisyah kan, Nabi puasa, Nabi cium aku. Yang menyebabkan ulama fiqh kata kalau orang tu tua sikit, ada pengalaman, boleh tahan nafsu, maka tak makruh dia kucuk bini dia. Tapi yang muda ni, yang kahwin awal Syaban ni, dia kahwin awal Syaban, first month dia kahwin, tiba-tiba masuk Ramadan. Yang tu dia boleh berada double line tu, takut dia potong line. Baik, saya tak panjangkan benda itu kerana saya takut pergi ke lain. Yang kedua, makna imsak ni pada ikhwan. Saya buat rukun puasa ada berapa? 3 kan? Satu, niat. Niat pun ada 2 makna tadi. Yang kedua, imsak. Imsak bermakna kita tahan diri kita daripada mengerjakan perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua, makna imsak apa dia? Makna imsak yang kedua, kita menahan diri kita daripada perkara yang mengurangi pahala puasa. Bukan buat benda yang membatalkan pahala puasa. Yang mengurangi pun kita imsak. Kita kawal diri kita, tahan diri kita. Dan yang ketiga, rukun puasa apa dia? Yang ketiga disebut dengan perkataan as-saim, iaitu diri orang yang berpuasa. Orang berpuasa tu kena ada. Orang yang berpuasa tu kena wujud. Diri orang yang berpuasa. Maka 3 ini dikatakan rukun puasa. Niat pada waktu malam, dan niat pun ada 2 makna tadi. Imsak pun ada 2 makna, dan yang ketiga adalah as-saim. Maka inilah yang masuk dalam firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu. Jadi ikhwan, saya berhenti takat itu dulu. Kita mengambil manfaat daripada mursyid kita Ustaz Adnan Saad. Yang mana kurang saya minta ditambah, yang mana yang tersilap saya minta dibetulkan.
falyatafaddal ma'jura. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها. Alhamdulillah kita telah mendengar bagaimana penerangan daripada tuan guru kita Al-Fadhil Ustaz Ali Masad tentang keutamaan puasa, tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sampai dalam lah Ustaz Ali faham. Sampai tahap tu tak mana pasal puasa. Ya betul tu. Agama ni dia tak boleh malu. Sebab ada sahabat tanya kat Nabi tu yang wanita. Sampai tahap mana yang nak kena jaga darah haid tu. Sampai Aisyah kata tak nampak muka Nabi ni merah malu. Memang macam tak putih. Agama kalau kita tak cerita tu, kita malu. Nanti kita tak boleh faham lah tu. Baik. Tadi Al-Fadhil tuan guru kita Ustaz Alim telah membaca Al-Quran Kutiba Al-Quran. Ayat tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kita supaya berpuasa. Dan Al-Fadhil juga telah beritahu kat kita tentang ciri-ciri orang yang wajib berpuasa. Ciri-ciri orang wajib berpuasa. Puasa ni antum dia bukanlah satu benda yang kita kata hari-hari datang. Setahun sebulan saja. Setahun sebulan saja. Itu pun antum, walaupun kita cerita tentang kelebihan puasa, tentang ganjaran-ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan, antaranya disediakan sebuah satu syurga yang bernama Ar-Rayyan untuk orang berpuasa, orang ni tak dapat masuk. Malamnya masih ada lagi orang-orang Islam ni yang tak dapat puasa. Yang belum dapat berpuasa. Atas sebab-sebab kadang-kadang dia sendiri yang menyebabkan dia tak dapat berpuasa. Seperti kita pergi rokok. Ada orang tu dia kerana rokok yang mesti dia tak boleh puasa. Kalau kita cerita tentang puasa macam mana pun, dia tak boleh puasa. Ada orang yang boleh isap rokok sehari 3-4 kotak. Dia bertagih tu. Bukan ada keuzuran apa pun, keuzuran lain tu. Rokok tu menyebabkan dia tak boleh berpuasa. Ada juga orang Islam hari ni yang mana yang tak boleh berpuasa sebab apa? Sebab kita pergi arak. Ketak kan tu tak minum arak. Ketak. Tengok. Jadi benda-benda tu semua tu berpunca daripada diri sendiri. Di kesempatan yang ada ni antum, saya menyerulah kepada orang-orang yang mana masih merokok. Berhentilah. Berhentilah antum. Ini satu peluang yang Allah Ta'ala bagi supaya kita dapat berhenti merokok. Antum yakinlah, kalau antum betul-betul niat kerana Allah Ta'ala, antum nak berhenti rokok, antum nak puasa, walaupun di bulan ni antum duk rasa tersangit, duk rasa tak boleh. Tambah-tambah kalau nak pergi jamban ni, tak nak rokok tak boleh. Tak nak rokok tak boleh. Pasal dia ilham tak ada. Jadi bila ada rokok ada ilham. Berhentilah antum. Niat kerana Allah Ta'ala. Niat kerana Allah Ta'ala ni ruang peluang yang Allah bagi. Antum yakinlah antum. Kalau antum sungguh-sungguh nak puasa, tapi antum ketagih rokok. Kalau bersungguh-sungguh ni antum, Allah Ta'ala pasti akan bantu. Wallahi Allah pasti akan bantu. Sebab antum apa? Sebab banyak orang tu yang dia ni kencing manis dia tinggi tu. Dan dia kalau tak cukup gula dia akan getang tu. Dia akan getang. Dia boleh jatuh tu. Tapi dia mampu berpuasa. Kenapa? Kenapa? Kerana dia bersungguh-sungguh untuk berpuasa. Dan puasa ni antum kena tahu, puasa ni dia dikaitkan dengan ketaatan kepada Tuhan. Kalau antum berpuasa tapi tidak ada nama itu, untuk apa? Sekadar puasa, orang puasa, saya puasa. Puasa antum tu dia nanti jadi macam takbir yang terjaga. Macam Al-Fadhil kata jadi Al-Nisa. Kena menahan diri. Menahan diri kan? Daripada apa? Daripada benda-benda yang boleh mengurangkan pahala puasa. Boleh mengurangkan pahala puasa. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, jelas tu. Mana-mana orang
yang dia berpuasa tapi dia masih lagi mengeluarkan perkataan zur, kotor, Allah tak berhajat pada dia tinggal makan dan minum. Itu. Nampak? Sebab tu para ulama kita kata, benda-benda macam ni tu, kalau kita tak kaitkan puasa tu dengan ketaatan kepada Tuhan, nilai puasa tu kita tak boleh rasa. Kalau setiap ibadat kita kaitkan dengan ketaatan, kita tahu kita sedang taat kepada Allah dengan perintah puasa, kita akan jaga untuk ibadat tu. Sebab dia dikaitkan dengan ketaatan. Sebab tu puasa ni dikaitkan dengan ketakwaan. Ayat tu la'allakum tattaqun. La'allakum di sisi Tuhan ni bukan macam la'allakum kita. Mudah-mudahan kita jadi orang takwa tak. Patut kita jadi orang takwa. Sepatutnya. Kita dah puasa berapa puluh tahun tu. Cuba kita nilai balik puasa kita yang lama-lama. Kenapa sampai ke hari ni ada benda kita telah capai tahap ketakwaan. Dalam bab apa? Mungkin dalam bab solat. Kita dah dapat jaga solat kita. Kenapa kita dapat bangun awal walaupun hujan, buruk, ribut? Kenapa? Kerana kita telah mendapat nilai ketaatan dalam bab solat. Kita dah dapat benda tu. Alhamdulillah. Ini benda anugerah Tuhan. Ada orang masih tak dapat lagi ketaatan tu. Tak dapat lagi. Solat tu walaupun dia solat, bila dia tak kait dengan ketaatan, dia tak dapat merasa nilai ibadah tu. Tak dapat rasa tu. Sebab tu dia boleh tinggal subuh, dia boleh tinggal zuhur, dia boleh sembahyang asar bila dah masuk maghrib. Kenapa? Kerana dia tak dapat nilai ketaatan. Dia sekedar solat. Sebab tu puasa ni dikaitkan dengan ketakwaan. Macam mana nak dapat ketakwaan tu kalau kita tak kaitkan dengan ketaatan? Aku sedang buat benda ibadat puasa ni untuk taat pada Tuhan. Jadi untuk taat pada Tuhan, tentulah aku kena menahan beberapa benda yang boleh merosakkan puasa aku. Yang boleh mengurangkan pahala, bukan kata bagi rosak. Nak bagi kurang pahala pun kita tak mahu. Kita tak mahu. Sebab apa? Rugilah tu. Tak rugi ya puasa tapi kurang pahala. Kenapa kita boleh jadi kurang? Kenapa boleh jadi tidak ada nilai? Sebab kita tak tahu. Ada benda ibadat yang kita kena kaitkan dengan ketaatan. Berapa orang yang dia terlepas pandang mengenai yang tu? Dia kata puasa ni sekadar puasa Ramadan. Semua orang puasa saya puasa. Jadi nilai ketaatan tu tak tahu mana. Perintah Tuhan tu satu, tadi Al-Fadhil beritahu, ini satu perintah, kemuliaan perintah. Kutiba alaikumusiyam. Furidah. Dipatukan untuk kamu berpuasa. Itu satu perintah. Bila perintah, dia termasuk dalam ketaatan. Jadi orang kadang-kadang, yalah, orang puasa, saya puasa. Tak lagi saya tak puasa pun, saya tak boleh makan. Buat kerja, saya nak makan, semua orang puasa. Kalau saya bos, tak boleh saya masuk, saya kata, bilik, don't disturb me. Saya pun kat luar, don't disturb me. Masuk dalam, buka beg hitam. Tidak, satu macam orang buka, beg hitam. Apa pun jatuh, tak boleh tu. Kenapa jadi begitu? Sebab kita tak tahu. Kata puasa ni di sisi Tuhan nilai dia sangat tinggi tu. Subhanallah. Allah Ta'ala kata orang puasa ni dia aku sendiri yang bagi pahala. Mana ada ibadat yang Allah Ta'ala ucap begini tu. Kecuali puasa. Macam ni punya ketamaan. Allah Ta'ala kata orang puasa ni biar aku sendiri pahala. Tak payah. Puasa-puasa, ibadat-ibadat lain tu, ketaatan-ketaatan lain. Allah Ta'ala beritahu sembahyang ada 27, ada 25. Zikir, selawat pada Nabi, siapa selawat sekali, aku selawat 10 kali kat dia. Semua dicerita tentang ganjaran-ganjaran dia. Tapi puasa ni tu, Allah tak cerita. Allah tak cerita. Sampai Allah Ta'ala kata, biar aku sendiri yang bagi. Sebab apa antum? Sebab nilai puasa ni sangat tinggi. Kerana itulah tuan-tuan, Al-Quran juga diturunkan pada bulan. Kenapa tak diturunkan pada bulan lain? Kerana Quran ini juga satu kemuliaan. Satu ketaatan yang besar. Kita baca Quran ini, kita melakukan satu ketaatan yang besar tu. Yang kita boleh cerita dekat mana yang dia punya ganjaran. Tapi kita tak tahu sebetul-betulnya untuk Quran ni, dia punya nilai ketaatan dia tinggi macam mana kita tak tahu. Sebab itulah Quran juga diturunkan pada bulan yang mulia. Kita tengok. Itulah antara ganjaran-ganjaran puasa.
keutamaan puasa, dan kita kena tahu puasa ni bukan sekadar bangun sahur, lepas tu puasa, tak makan, tak minum, tunggu sampai maghrib, lepas tu pula makan. Bila kita tak tahu nilai ketaatan tu, apabila sampai waktu nak berbuka pun kita masih marah orang. Masih marah orang, nak buka ni puasa ni. Tengok dah bunyi dah, muazzin tu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wa akbar ya karim. Ini orang nak makan, ya karim, orang tak lagi lah orang makan. Dia marah. Kenapa kita jumpa banyak orang tu? Kerana lagi berapa minit tu? Dia marah. Dia marah. Ni mesti muazzin makan dulu, ni mesti minum dulu. Kerana tu. Dia 10 minit je tu. Tengok tu, dia telah mengurangkan pahala dia punya tahan lama sikit. Kenapa? Kerana tak dikaitkan puasa tu dengan ketaatan. Ikut tu. Kalau dikaitkan dengan ketaatan, dalam apa keadaan pun, kita senang taat pada Tuhan. Kita sebab sikit lah. InsyaAllah tu, saya ingat cakap tu dulu. Saya serahkan kembali kepada Al-Fadhil. Lepas tu saya tanya soalan lah. Ada soalan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Itu kelebihan Ustaz Nan. Ikhwan. Ustaz Nan pandai bagi syarahan. Saya sejak main tutor ni tak pandai dah. dia banyak terhalang. Alhamdulillah ikhwan. Saya ingin berkongsi satu perkara yang disebut oleh Hujatul Islam yang saya rasa sangat relevan. Hujatul Islam sebut tentang puasa ni. Dia kata puasa ni dia tentang dua urusan. Kita melihat kepada dua urusan. Untuk capai kepada makam la'allakum tattaqun itu. Kita nak berjalan kepada destinasi itu. Kepada hadaf itu. Kata Syekhul Islam, yang pertama ni, bila kita sebut puasa, dia berkenaan dengan puasa itu dia mencegahkan. Dia mencegah dan meninggalkan. Puasa ni berkaitan dengan tinggal. Perintah datang dalam bentuk suruh tinggal. Allah perintah kita dalam bentuk larang itu, larang ini. Dalam sepanjang kita puasa, ya Allah suruh kita buat ni, pertama niat puasa, dan di ujung tu buka puasa. Niat puasa dan buka puasa. Tapi di tengah-tengah puasa yang panjang tu, antara awal kita puasa dengan kita nak buka, penuh dengan tegahan. Tegahan, semua tegah. Tak boleh tu, tak boleh tu, tak boleh tu. Yang haram-haram perkara batal puasa ni kesemuanya tegah. Hujatul Islam menyatakan bahawa ikhwan, ini adalah suatu perkara yang kita kena bagi perhatian. Kerana ikhwan, puasa ini memiliki suatu rahsia yang sangat agung. Iaitu bahawa tak ada siapa pun boleh menjadi witness, saksi terhadap puasa kita. Melainkan diri kita sendiri. Dan dia adalah satu ibadat yang sememangnya dalamnya ada rahsia antara kita dengan Tuhan. Yang Hujatul Islam menggunakan perkataan dalam ihya dia kata fa innahu amalun fil batini bis sabri al mujarrad. Dia kata sesungguhnya puasa ni adalah sebenar-benarnya adalah amalan kebatinan yang dipimpin oleh sifat sabar semata-mata. Kalau kita tak padukan puasa dengan kesabaran. Kesabaran siapa? Kesabaran makam takwa. Bukan sabar label bawah ni, sabar label takwa. Sabar label muttaqin. Yang dia secara fiqhnya dia berpuasa, dia berimsak secara fiqhnya, dan secara tazkiyahnya dia juga berimsak. Maka satu orang tu tak boleh capai kepada, nak mengangkat puasa dia kepada high level. Hujatul Islam menyatakan, melainkan dia kena gabungkan dengan sabar. Dia kena sabar. Kan di antara makna sabar itu ialah sabar di dalam meninggalkan larangan Allah. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. So, dalam puasa tu berhimpun dua jenis kesabaran.
sabar melaksanakan perintah dan sabar meninggalkan larangan. Meninggalkan maksiat. Tengah kita puasa, kita pergi makan dengan sengaja. Itu maksiat. Itu berdosa. Itu satu pendurhakaan pada Allah. Yang kedua, Hujatul Islam kata, puasa ni, kalau kita memberi perhatian, dia adalah suatu benda yang berkisar tentang suatu pemaksaan Allah Ta'ala. Hujatul Islam guna perkataan paksa. Suatu pemaksaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap musuh dia. Allah paksa musuh dia tunduk pada dia dengan puasa. Siapa yang dimaksud musuh di sini? Iblis alaihi la'natullah. Atau la'natullah alaihi. La'anahullah. Allah kutuk dia, Allah laknat dia. Macam mana? Iblis menggunakan asyahwat untuk melalaikan hidup kita. Dia guna syahwat kita. Dalam banyak-banyak syahwat dia guna, dihidupkan kita dengan syahwat makan dan minum. Dan syahwat jima. Yang label makan dan minum ni, dia boleh keluar daripada label kebiasaan, keharusan, dia boleh mencapai label yang haram. So untuk makan dan minum, orang boleh buat benda yang haram. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekhul Islam menggunakan perkataan wasilatu syaitan la'anahu Allah asyahawat. Dia kata wasilah yang syaitan laknat Allah ke atasnya laknat Allah, guna untuk melakukan khianat pada kita dengan menggunakan syahwat. Maka dia tumpu pada syahwat makan dan minum sampai kita jadi ghulu. Kita jadi melampau. Maka Allah paksa dia tunduk kita. Maka orang bang je subuh sampai nak boleh maghrib. Seorang mukmin tak makan dia. Tak minum dia. Walaupun dia ada kesempatan menipu. Dia tidak mendekati tipu daya itu. Dia ikhlas dengan Allah. Maka ketika itu Allah telah paksa syaitan menjadi lemah. Dan ini satu kurnia ikhwan. Bila musuh lemah, bagi seorang pahlawan, seorang pendekar, seorang ahli tentera, bila tahu kata musuh lemah, ini satu khabar yang cukup gembira untuk dia mengangkat kedudukan diri dia dan memaksa musuh jatuh lebih ke bawah. Hujatul Islam kata ikhwan, dua ini adalah benda yang berkaitan dengan puasa. Ada banyak larangan-larangan Allah yang sebenarnya halal. Sebenarnya halal. Tetapi Allah larang kita. Time kita puasa itu. Sebenarnya benda tu simple. Makan, minum. Tapi kalau kita perhati betul-betul ya ikhwan, berapa banyak orang dia telah menghabiskan duit dia untuk makan dan minum. Dan dia tercicir untuk infak fi sabilillah. Anda kalau tengok orang Melayu makan tak nampak. Tengok orang Arab makan. Tengok orang Arab makan, baru orang tu akan faham kenapa kitab-kitab tazkiyah ni ulama pakai bahasa dahsyat-dahsyat. Orang Arab boleh makan sekok unta. Sekok unta. Dia masukkan dalam tanur tu, dapur bawah tanah tu, sekok unta. Dia makan 10 orang. Habis ke? Tak habis. Tapi antum bayang nak beli sekok unta tu, berapa ribu ikhwan? Kata Malaysia dengan 12-13 ribu. Tak katalah di Arab murah sikit. Murah sikit pun ribu juga. Nak masak lagi, nak upah orang lagi. Dia boleh makan dalam 9-10 orang. Lepas tu dia buang. Dia puas hati. Dia puas hati. Kalau orang kata sekok kambing tu, tak ada gembira mana Saya pergi rumah orang Arab tu, dia masak sekok kambing. Tak ada apa biasa-biasa aja. Dia boleh makan macam tu ya kawan. Dia boleh makan macam tu. Maka benar-benar kita duduk di sana tu kita tengok. Benar-benar dia nak minum secawan teh. Katanya teh itu daripada daun teh asai. Katanya kopi itu kopi asai. Secawan kopi macam kita ni. Dia habis belah ribu. Katanya segak lah. Oh, tambah dia masuk lagi hadi palsu dalam tu.
Oh dahsyat ikhwan. Karena itu orang Melayu ni makan sikit, orang Melayu makan nasi kandang sikit. Yang tu tak ada apa ikhwan. Tak ada apa. Orang Arab tengok orang Melayu makan nasi kandang, dia kata, "Ha, makan ke tak makan? Makan ke tak makan?" Imam Ghazali kata, perhatilah benda ni. Perhati tengok benda ni. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak kita angkat puasa kita itu ikhwan kepada 3 martabat. Kita masuk dalam gelanggang puasa ni, cuba perhati Ghazali kata. Pertama apa dia? Pertama, kita bertarung dengan puasa ini, kita bertarung dalam bentuk tubuh badan kita. Kita bertarung tubuh badan kita. Bertarung, jangan ada benda membatalkan puasa masuk dalam mulut. Masuk ke lubang-lubang badan. Kita bertarung habis-habisan. Kita hindari. Hindari betul-betul. Jaga sungguh-sungguh. Kumuk ayak sungguh-sungguh. Dah ada orang ambil wudu tak mau kumuk, takut tertelan. Bertarung tubuh badan. Kita jadi letih, kita bertarung tubuh badan. Subhanallah. Yang kedua, Hujatul Islam kata apa? Kita bertarung untuk menaikkan derajat puasa kita. Kita masuk gelanggang kedua. Kita nak angkat martabat puasa kita tu naik di atas yang Ustaz Nan sebut tadi. Bukan kata batal pahala puasa. Kurang pun tak mau. Itu satu pertarungan ikhwan. Dia melibatkan badan dan kekuatan hati. Pertarungan makin sengit. Kalau hak mula tadi rasa macam mudah. Sekadar tak makan, tak minum. Orang nak ajak kita buat batal puasa. Kadang-kadang lah. Saya tak kata selalu, kadang-kadang. Kadang-kadang isteri kita pun mangkak juga. Dia melawak kita. Kita puasa, dia melawak. Dia kata, abang sunnah Nabi kan, Aisyah kata Nabi pernah cium isteri dia bulan puasa. Abang tak mau cium ke saya? Dia melawak. Baru satu puasa, dia melawak lagu tu abang dah. Lagi 29 dok dah. Dia melawak. Kerana kita ni alhamdulillah lah dia dapat suami macam kita, suami yang soleh. Macam kita pula macam Ustaz Nan. Dia dapat suami yang soleh. Dia nak kucup isteri dia pun dia tak mahu. Dia takut. Dia takut apa kurang pahala puasa. Bermakna Ghazali kata dia telah masuk gelanggang kedua. Dia sedang mengangkat puasa dia ada nilai. Dan akhirnya Ghazali kata dia masuk kepada gelanggang ketiga. Iaitu gelanggang lebih besar, sengit pertarungan dia. Gabungan antara kekuatan hati, kekuatan akal dan kekuatan tubuh badan. Untuk apa ikhwan? Untuk dia meraih semua fadilat yang Allah janji pada orang puasa untuk diri dia. Semua fadilat tu dia nak janji. Allah janji, dia nak. Dan untuk itu dia kena ada hati yang betul-betul taqarrub dan melihat kepada Allah. Maka dia tak peduli apa nak jadi dengan tubuh badan dia. Walaupun tadi Ustaz Nan sebut, contohkan Ustaz Nan sebut tadi, orang kecil manis tinggi, ketak badan, boleh puasa. Dan bukan saja dia puasa ikhwan, dia jaga puasa dia melipat gandakan ibadat dia belah malam lagi. Dan akhirnya dia nak mencapai level ketiga. Semua janji Allah, fadilat demi fadilat dalam puasa, kesemua itu dia nak. Dia nak supaya dia dapat. Satu daripada fadilatnya Allah janji nak bagi pada orang puasa ikhwan. Allah janji nak bagi pada 10 orang fadilat ni. 10 jenis manusia. Allah sebut pada ayat 35 surah Al-Ahzab. Ada satu fadilat besar Allah nak bagi pada 10 jenis manusia. Dalam ayat tu. Satu manusia yang masuk dalam 10 tu orang yang puasa. Disebut dengan perkataan wasaimina wasaimati. Lelaki yang berpuasa, perempuan yang puasa. Apa Allah janji nak bagi pada 10 orang ni, termasuk lelaki-lelaki dan perempuan yang puasa? Yang ni Allah kata. A'addallahu lahum. Allah kata, Allah sendiri yang janji. Allah sendiri yang janji. A'addallahu lahum. Allah janji kepada mereka itu 10 orang ni, termasuk orang yang puasa dalam dia, maghfiratan. Allah nak bagi suatu anugerah besar, nama dia maghfirah. Keampunan Allah.
Pokoknya puasa Ramadan, Allah nak buang semua dosa dia. Allah nak cuci calat ruh dia. Allah nak jadikan dia orang yang bersih. Dia masuk dalam Ramadan macam mana satu madrasah. Dia masuk, ada tamrin, ada imtihan, ada latihan, ada ujian, ada peperiksaan, ada training, ada dia kena belajar, study hard, study smart, semua dia kena buat untuk mendapat hasil. Kita kata natijatul imtihan, hasil daripada peperiksaan dan ujian itu. Dia nak dapat. A'addallahu lahum. Allah sendiri yang janji pada mereka. Apa dia? Maghfiratan. Sebuah keampunan. Wa ajran aziman. Yang kedua Allah kata ajran aziman. Suatu ganjaran yang cukup mulia dan besar. Fadilat-fadilat yang begitu besar. Yang tak ambillah masa panjang saya nak terang itu semua. Itu kesemua telah kita maklum. Jadi ikhwan, itulah pertarungan puasa kita yang masuk dalam ayat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka saya serahkan kepada Ustaz Nan untuk menambah dan membetulkan. Silakan. Alhamdulillah antum, kita telah dengar bagaimana Hujatul Islam dalam kitab dia Ihya disebut tentang berapa tingkatan puasa. Wallah Allah mengetahui. Ustaz nak jawab soalan dulu dah. Ustaz Nan ulah dulu. Begitu juga antum, Al-Hafiz Ibn Rajab Hanbali ada sebut sikit tentang orang berpuasa ni dia kena melalui 2 jihad. Orang berpuasa ni kata Al-Hafiz Ibn Rajab Hanbali, kemanapun dia terpaksa menghadapi 2 jihad. Satu jihad dia kata di siang hari. Dia kena berjihad untuk menjaga puasa dia di siang hari. Kalau dia tak berjihad, macam tadi Hujatul Islam sebut apa dia? Dia nak naikkan martabat puasa dia. Tanpa jihad macam mana martabat puasa tu nak naik? Dia kena jaga betul-betul tu. Dia punya tutur kata, dia punya penglihatan, dia punya perbuatan. Yang tu jihad besar lah tu. Jihad di siang hari bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Mudah-mudahan seperti kata Al-Fadhil, Allah Ta'ala kurniakan Ramadan ni supaya syahwat kita ni, syahwat yang pertama makan minum, dia dapat kurang. Bila dia dapat kurang, jadi kita dapat jaga kita punya puasa, kita dapat jaga kita punya jihad tu. Tapi masalah dia, tak mana tu, apabila musuh utama kita yang seperti kata Hujatul Islam tu, Allah, permasalahan Allah untuk musuh dia. Apa dia? Syaitan. Kerana dia telah memberi latihan kepada kita ni 11 bulan. 11 bulan dia latih kita. Dia latih kita. Sebab tu ada orang tanya. Orang tanya, kenapa bila main bulan Ramadan, tapi orang mesti buat maksiat tak? Sepatutnya, hadis kata syaitan berikat. Hadis selalu dengar, dia rantai syaitan. Tapi orang dia buat maksiat juga. Jadi kenapa? Antara sebabnya para ulama kita kata, satu, sebab dia dah train kita sebulan bulan. Allah Akbar. Sebulan tak ada apa, kita boleh jalan sendiri dah. Sebulan dah tak ada. Sebulan-bulan dia ada dengan kita. Latihan dia sangat insentif. Macam komando tau, dia beri latihan kita. Agak sebulan tak ada ni. Tak terasa apa, dia boleh relax sebulan. Itu maksud kenapa orang mesti buat maksiat. Yang kedua, para ulama kita kata, yang dirantai ni syaitan-syaitan yang besar. Itu 2 tafsir adalah. Macam saya tertarik dengan tafsir yang pertama. Apa dia? Sebulan-bulan latih Ustaz. Mungkinlah baru-baru tu mungkin kita kata apa tak terpengaruh dengan latihan tu lah. Tapi kalau dah sebulan-bulan latih benda yang sama, latih cakap tentang orang ni hari-hari, duduk latih hari-hari, dia cakap jadi selasi, jadi sebati, jadi sebulan dia tak ada, kita akan cakap dulu. Walaupun dia beritahu tentang apa Allah Ta'ala tak perlu kita tinggal makan minum, kalau kita masih lagi cakap benda riba ni, berlaku juga.
Berlaku juga tu. Bukan kita tak tahu. Bukan kita tak tahu. Allah Ta'ala kata tak perlu orang tinggal makan minum. Berlaku juga. Kenapa? Kerana training, latihan yang disediakan oleh musuh Allah. Maka kita pun telah terikut. Telah jadi sebati. Walaupun kita dah puasa berpuluh tahun, sepatutnya dah jadi dah. Nilai-nilai takwa tu dah ada dah. Dah ada dah. Tapi masih lagi tak dapat macam mana yang agama. Masih lagi tak dapat apa yang agama. Puasa yang kata puasa yang hakiki. Susah tu. Susah. Kita kawal diri kita. Adalah nanti sahabat-sahabat kita orang bin Khalid yang datang akan beritahu cerita tentang benda-benda yang tak sepatutnya kita dengar. Dan kita pula tidak ada kekuatan untuk alam. Maka bersekutulah di dalam satu benda yang mengurangkan pahala puasa. Bahaya tu. Sangat bahaya. Sebab itulah kata Ibn Rajab Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Bali rahimahullah, pertama jihad siang hari ni. Nak jaga ni tu. Yang kedua jihad apa? Jihad di malam hari. Jihad di malam hari. Sebab tu para ulama kita bagi pesan kita. Satu, kata para ulama salaf kita, malam tu panjang. Malam tu panjang. Jangan pendekkan dengan tidur. Tidur jadi pendek kan? Tidur pendek lah. Jadi pendek. Sepatutnya malam tu, sebab tu menurut Ja'ran Bali kata apa? Ini jihad yang kedua. Jihad apa? Jihad di malam hari. Oh, betul. Ini pun satu jihad besar. Sembahyang malam. Sembahyang tarawih. Qiyamul Ramadan. Imam pula, imam tua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji rakaat. Kena pergi bilik lain awal sikit. Cepat laju. Jihad, dia kata jihad. Bukan selalu. Bukan selalu. Sahabat Nabi SAW, sembahyang belakang Nabi, Nabi baca panjang walaupun ada keinginan untuk tinggal, sembahyang sunat tu. Tapi dia kata tak boleh. Dia ada adab dengan Nabi. Tengok tu. Kita nak kena jihad ni malam lah. Siang nak kena jihad, malam nak kena jihad. Tapi Syekh Hujatul Islam kata apa? Kita nak puasa kena naik martabat dia. Siang tak boleh nak jihad, malam tak boleh jihad, tapi nak puasa naik martabat. Macam mana? Nak naik martabat. Inilah satu benda yang kita kena beri perhatian. Bukan cakap puasa, jihad. Ibn Rajab Al-Bali Al-Hafiz rahimahullah, dia tekankan benda ni. Kita kena tahu, bila kita berpuasa ni, kita kena ada dua jihad. Satu jihad di siang hari, satu jihad di malam hari. Ada orang tu puasa, walaupun Nabi kata, bangunlah, makanlah sahur, walaupun kurma ayam. Sebab sahur tu ada barakah. Dia tak boleh jihad tu. Dia makan kedua kali, dia tidur subuh-subuh. Subuh-subuh memang tak ada. Walaupun Nabi sebut, walau dia baca hadis, siang, malam, pagi, petang. Bila bulan puasa lah, akan ada hadis. Bersahurlah. Sebab apa? Dia ada barakah. Hadis semua akan keluar. Akan keluar. TV keluar, radio keluar, penceramah cakap semua. Kedua kali dia makan juga. Dia pun nak kerja pagi susah. Kan? Tak pergi pagi, dia tak boleh tidur. Yang dua ulama besar Hujatul Islam berkata apa? Kena naik ke martabat puasa. Yang Ibn Rajab Al-Bali kata apa? Kena jihad. Siang dan malam. Kena jihad. Jadi apa makna puasa? Kalau nak bangkit sahur pun tak boleh. Dan Nabi beritahu pula, jangan puasa macam orang Yahudi. Dia pun ni tak ada sahur. Dia nak ikut Yahudi tak? Tak mau jihad langsung. Kira nak selesa. Nak selesa. Macam mana lah, macam Al-Fadhil kata tadi, nak naikkan martabat puasa. Macam mana? Kurang-kurangnya sebulan sekali. Bangunlah. Awal jihad. Pergi sembilan subuh. Lepas tu pergi kerja. Training sebulan. Training. Madrasah. Latihan. Yang mana tak bangun awal, belajar bangun awal. Belajar bangun awal. Isteri gerak. Tak pernah pegang sawang, tak tahu keluarga gerak apa. Orang nak tidur, orang kerja. Jangan macam tu. Setiap benda yang membawa kita kepada ketaatan, Nabi larang kita bawa. Sebab tu ada hadis larangan mencela ayam jantan dan kokok. Ada larangan. Kenapa? Dia sedang
Mengapa dia sedang gerak kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kita kalau nak challenge dengan ayam pun kita kata ayam 2.5-3 dah bangkit dah tu. Kita jauh tak pakai, tidak lah. Jadi macam mana lah kita punya martabat puasa nak naik tu. Saya ingat cukup setakat tu dulu Ustaz. Jadi saya nak tanya soalan ni kepada Ustaz lah. Ada beberapa soalan. Pertama daripada sahabiah kita. Dia ada masalah sikit. Nama dia Sa'adiah Abdul Hamid. Sa'adiah. Dia kata anak dia ni aksiden 9 tahun lalu. Aksiden. Jadi dia susah nak buang air besar. Bila 2 hari sekali dia kena memasukkan sesuatu ke dalam dubur untuk buang air besar. Jadi bagaimana puasa anak dia? Oh, Masya Allah. Itu soalan dia. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Sa'adiah, sahabat Sa'adiah yang bertanya, semoga Allah melimpahkan rahmat dia, kebaikan dia kepada ibu yang bernama Sa'adiah yang memberi suatu ta'ammul, perhatian yang tinggi, ihtimam yang tinggi terhadap anak yang sakit ini. Dan kesabaran itu akan dibalas oleh Allah dunia dan akhirat. Para ulama kita menyebut dengan perkataan ad-daruratu tubihul mahzurat. Ada suatu larangan, kita tak boleh buat larangan itu. Tetapi apabila ada suatu mudarat, yang mudarat itu kalau kita tak melakukan larangan, maka kita akan menanggung mudarat yang besar. Macam tadi, kalau tak masukkan sesuatu benda ke dalam ke dalam anak tu, maka dia tak boleh buang ayat besar dia, tak boleh buang najis dia, dan itu mudarat lebih besar. Maka kalau itu para ulama kata memasukkan itu kerana darurat itu tidak membatalkan puasa, boleh. Sama macam orang penat kan, dia pakai pam tu, panggil apa tu? Healer. Dia pam. Sebenarnya itu sesuatu yang masuk ke dalam perut terus. Tapi itu darurat. Mudarat dia tanggung itu adalah mudarat nyawa. Kalau dia tak pam, memang dia tak boleh puasa. Maka penggunaan itu tidak membatalkan puasa untuk dia. Tapi untuk kita saja-saja pipam dia puasa. Tak ada pasal kita pipam. Maka itu sangat mudah. Tak apa, tak ada masalah. Itulah firman Allah Ta'ala tentang ayat puasa ni. Ketika Allah menyebut tentang ayat puasa, Allah guna satu perkataan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu dengan yusra, dengan mudah, senang. Allah tidak menghendaki dengan keparduan puasa itu usra, menyusahkan kita. Maka dalam kes ini tidak batal puasa anak kita begitu. Wallahu a'lam. Kedua Ustaz, sahabat Singapura, Anwar Khan. Dia kata Ustaz, dia lah ni haji macam ni duk keluar lah. Betul ke? Sahih dah haji yang kata umrah bulan Ramadan sama dengan haji dengan Nabi. Ya. Itu kebaikan dan kelebihan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Sahabat yang bertanya, sahabat Amir Khan. Anwar Khan, maafkan saya. Amir Khan pelakon, maafkan saya. Sahabat. Tu saya kata tadi faktor umur. Sahabat Anwar Khan merujuk kepada soalan yang bertanya, benar atau tidak kalau kita dapat satu umrah dalam bulan Ramadan, pahala dia macam mana pahala haji dengan Nabi? Jawapannya iya. Riwayat ini sahih dalam riwayat Muslim. Berkenaan dengan seorang wanita yang dia nak pergi haji, tak cukup kenderaan. Maka dia tak boleh pergi haji. Maka terus Nabi respon ke dia. Nabi kata kat dia, kalau begitu, hang buatlah umrah dalam bulan Ramadan. Maka sama macam hang pergi haji dengan aku. Maka jawapannya, riwayat itu adalah sahih. Betul. Wallahu a'lam. Yang ketiga ni, dia soalan dia daripada Has. Dia tanya Ustaz, dia puasa ganti. Lepas tu tak larat. Lepas tu dia buka. Dia sakit dengan puasa ganti tu, dia buka. Lepas tu dia kata nanti bila nak ganti balik, dia kena ganti 2 hari ke? Ataupun ganti yang
lama tu. Oh. Lepas dia buka puasa ganti. Dia buka puasa Puasa ganti. yang wajib tu. Jadi bila dia nak ganti esok, dia nak ganti 2 hari. Betul tak? Dia mungkin ada orang kata dia. Oh. Jadi tanya. Wallahu ta'ala a'lam. Sahabat Has. Nama pelakon lah. Macam nama pelakon lah. Has. Sahabat Has yang bertanya. Pertama sekali kena ingat. Apa dia? Kaedah dia. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kalau puasa itu puasa ganti. Kalau puasa itu puasa ganti wajib lah. Ganti Ramadan. Maka hukum puasa ganti ni wajib. Kita panggil puasa qadha kan. Wajib. Qadha ni wajib. Jadi bila kita puasa qadha, bermakna kita sedang puasa wajib. Maka hukum dia tak semudah-mudahnya kita boleh buka puasa. Melainkan yang Quran sebut, wa in kuntum marda aw ala safarin. Kalau kamu sakit dan kalau kamu safar, bolehlah kamu bawa kepada hari lain. Tapi kalau tak ada sakit, macam kita buat, macam ingat macam puasa sunat biasa, bunyi pun ganti, kita rasa letih buka, tak boleh. Puasa wajib, puasa ganti, hukum dia puasa wajib. Kerana itu dalam senarai puasa wajib. Pertama puasa Ramadan, puasa wajib. Puasa qadha Ramadan, wajib. Puasa dipanggil puasa tamattu'. Orang berpuasa dia tak ada dia tak ada duit nak bayar dam. Dia kena puasa 7 hari. Dia panggil puasa dam. Bukan tamattu', puasa dam. Dia buat kesalahan apa dalam ihram dia tu, dalam haji dia. Kemudian dia nak bayar dam, tak ada duit. Maka dia puasa 10 hari. Puasa tu puasa wajib. Ramadan, puasa qadha Ramadan, dipanggil puasa dam. Puasa dam tu wajib. Puasa kafarah. Kafarah wajib. Hukum dia wajib. Dia terlajak. Suami isteri terlajak jima di siang hari dalam bulan Ramadan. Maka dia kena hukum kafarah 2 bulan turut-turut. Puasa 2 bulan turut-turut tu wajib. Puasa nazar. Dia nazar. Walaupun puasa tu sunat, tapi dia nazar nak puasa. Maka dia jadi wajib. Ini di antara senarai puasa wajib. Maka kalau kita kata sakit sungguh, barulah boleh buka puasa. Maka soalan timbul. Bila dia buka puasa, dia nak kena ganti 2 hari ke? Satu yang qadha Ramadan tu, satu yang buka ni. Jawapan dia tak. Dia ganti sehari. Sebab dia sehari itu belum sempurna ganti dia. Maka dia anggap tak ganti lagi. Pasal dia dah buka puasa, dia tak ganti lagi. Maka dia kena ganti sehari je. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, terima kasih pada semua. Hari ni saya ingat semua nama orang yang tanya. Yang pertama tadi Sa'diah. Yang kedua tadi Anwar Khan. Yang ketiga Has. Semoga Allah melimpahkan barakah rahmat kepada sahabat-sahabat kita semua ini. Maka saya serah penutup kepada Ustaz Adnan Saad. Alhamdulillah antum, kita telah mendengar tentang beberapa perbahasan tentang rukun puasa, martabat puasa, perkara membatalkan puasa, dan juga kita telah menjawab beberapa soalan insya-Allah antum. Nanti pada umur panjang kita akan berjumpa balik esok antum insya-Allah. Esok insya-Allah. Forum kita. Kita akan ada forum Ramadan tentang berita gembira untuk orang yang berpuasa. Allahu Akbar. Apa dia berita gembira tuan-tuan? Kita kena tunggu, nantikan kemunculan Al-Fadhil Ta'alim Hasan bersama barisan-barisan panel yang tak dapat diberitahu lagi. Sebab semuanya hebat-hebat. Jadi kita tutup dengan tasbih kifarah dan selawat kepada Nabi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassallallahu ala Nabi Muhammad walhamdulillah. Saya ambil ni. Saya ada yang saya dah. Oh, alhamdulillah. Tak tutup. Ada.